kita akan live, yang mana live tu adalah saya akan mengulas satu topik. Macam kita topik malam ni adalah berkaitan dengan faraid. Okay, basically cerita tentang kematian seorang suami meninggalkan rumah dan juga kereta. Sebab ada orang bertanyakan, jadi saya percaya mungkin ada juga di kalangan anda ni yang tidak mengetahui tentang apa yang nak dilakukan kalau kata berlaku kematian. Okay, so saya spesifikkan rumah dengan kereta sebab pada biasanya bila seseorang tu mati, ini antara yang selalu ditimbulkan, iaitu bagaimana pengurusan rumah dan bagaimana pengurusan kereta selepas kematian suami. Okay, saya spesifik suami dulu. Nanti siapa nak tanya tentang isteri mati pun tak ada masalah. Sebab basically benda yang sama juga akan apply. Okay, jadi ada yang bertanyakan, ramai yang PM kita. Sagi yang saya percaya, kalau live lepas ni pun mesti ramai orang yang PM sampai ke esok hari. Okay, so ada yang PM kita yang bertanyakan, tuan nak tanya soalan dan sebagainya. Okay, ada orang kata nak tanya soalan pun kena charge ke? Okay, saya macam ni puan-puan. Bila kita nak bertanya secara consultation, iaitu perlukan pendapat peribadi saya, nak cerita panjang dan sebagainya, yang tu perlukan kepada consultation. Okay, kalau anda PM, dia akan ada automatic reply. Okay, automatic reply daripada saya punya team, daripada saya punya staff, yang mana anda boleh klik. Okay, anda boleh klik dua number tersebut. Dan kalau tak reply tu, dia mungkin ada nanti dia akan di-reply juga. So untuk orang yang betul-betul berhajat untuk private consultation, dia akan tengok benda tu, dia akan baca automatic reply tersebut dan dia akan ikut saja apa prosedur yang telah kita tetapkan. Okey. Tapi demi untuk membantu anda juga, demi untuk menjawab segala persoalan, sebab saya tahu sepanjang saya live 2 tahun 3 tahun lepas, okey, siapa yang baru selamat datang. Sepanjang saya live 2-3 tahun lepas ni, ramai orang yang akan bertanyakan soalan. Jadi bila tanya soalan masa live, saya percaya mungkin ada yang sempat jawab, ada yang sempat tak jawab. Okay? Tetapi demi nak membantu anda juga, hari Rabu, that's why saya tetapkan hari Rabu malam Khamis, hanya untuk menjawab soalan siapa yang nak bertanyakan soalan. Saya nak meraihkan betul-betul je. Okay? Dan kita plan dalam tahun 2022 ni, dengan azam yang baru, plan yang baru, mungkin pada hari Rabu tersebut, sama ada saya ataupun selepas ni mungkin co-counsel saya, termasuklah Puan Nurafika, Syafiq Nurizan dan juga Hanafi. So kita akan gilir-gilir tengok macam mana. Kalau hampa suka saya punya bercakap ni, apa tunggulah. Tapi apa pun kita akan cuba memperbaharui kita punya live, kita punya segmen, kita punya perkongsian dan sebagainya. As long as saya dapat puaskan hati anda semua, saya dapat terus berkhidmat dan memberi bakti kepada anda. Itu sahaja. Okay? Apa yang saya nak pada anda adalah teruskan support dan teruskan berkongsi kalau kata benda tu boleh memberi manfaat kepada anda. Okey? Itu je. Sebab ada orang, biasa memang ramai orang PM nak tanya. Okey? Kalau anda PM nak tanya, hanya memang nak bertanya secara directly, secara personal dengan saya, perlukan kepada set consultation. Okay, memang saya kena ada gap tersebut. Alright, untuk nak membezakan professionalism. Okay, ini professionalism saya. Tapi kalau untuk yang nak bertanya apa jua soalan secara percuma, anda boleh tanya malam ni, tapi bukan sekarang. Tunggu saya dah habis bercakap nanti ni, dah saya kata boleh letak soalan, masa tu saya boleh ambil soalan. Dan pada hari Rabu malam Khamis, anda boleh tanya. Daripada pukul 9 tu, letaklah soalan, insya-Allah saya akan cuba jawabkan. Okay, alright. So, selamat tahun baru semua. Hopefully semua dalam keadaan yang ceria, siap-siap belaka. Okay, malam ni kita nak kongsikan tajuk berkaitan dengan faraid. Berlaku kematian. Mustahilah. Kalau kata orang, kalau kita cerita tentang kahwin, akan ada orang yang tak kahwin. Kalau nak cerita bab anak, mungkin ada orang yang tak ada anak. Kan? Tapi kalau cerita bab kematian, semua kita akan meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian. So, tajuk malam ni adalah berkaitan dengan faraid. So, siapa yang tengok ni, boleh tak kalau saya nak minta satu benda, iaitu anda tolong tekan share je. Okay, share kita punya live ni. Kita akan cuba bagi luas lagi. Dengan share tersebut, anda boleh kita bagi luas lah. Okay, thank you so much. I love you all.
Alright, saya nak tengok dulu, kita test dulu. Anda datang daripada mana? Okay, saya nak tengok ni tahun 2022. Okay, boleh tak kita dapat support daripada anda? Tuliskan, tuliskan aktif sikit dekat komen tu. Okay, tuliskan anda datang daripada mana. Kita nak tengok sikit datang daripada mana? Daripada Taiping ke, Ipoh ke, Alor Setak ke, Sungai Petani ke, Georgetown ke. Okay. Kita nak test, nak tengok-tengok dulu sebelum saya nak ulas tajuk malam ni. Okey. Waalaikumsalam kepada semua yang memberikan salam kepada saya. Semoga anda semua dilimpahi dengan rahmat, kasih sayang dan kesihatan. Okey, dengan afiah. Okey. Alright, daripada Melaka. Allah. Saya kan tengok tadi dekat berita kata Melaka sekarang ni sudah banjir teruk kan. Macam 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas masa bulan 12 itu saya pergi Melaka, Bandaraya Melaka. Kawasan tu time tu sikit je tapi okey sikit lepas tu. Masa yang Shah Alam tenggelam kan. Dekat Kampung Moten. Tadi saya tengok Kampung Moten tu tenggelam. Kata ya Allah. Saya harap doa yang baik-baiklah untuk orang-orang Melaka dan mana-mana tempat lagi Kuala Kangsar, mari okey. Adnan dari Johor, alhamdulillah. Terengganu, Melaka, Kulim. Ada pun orang Kedah. Terdia orang jauh, Sabah, Sandakan. Okey. Dari Kedah, okey, Shah Alam, Perlis, Batu Gajah, Perak. Okey, orang jauh-jauh semua. Hadir dari Muar. Saya pun tak tahu sekarang ni, tak tahulah betul ataupun tidak. Kenapa orang sebut sekarang ni Muar jadi Muar? M-U-O. Syed Saddiq pakai Muar ke? Saya tak tahulah. Tapi tak apalah, saya fahamlah Muar tu Muar lah. Muar. Alor Setak, Kota Kinabalu, Kajang, Jerantut, Kelantan, Keluang. Jauh-jauh hampa. Jauh noh. Mai semua jauh-jauh. Saya baru tengok sikit-sikit je tadi Perlis Kedah tu. Kuala Nerang, Kedah. Saya tak nampak lagi orang Penang ni. Orang KL pun tak ada lagi ni. Pahang apa? Orang Pahang dah. Kelantan berapa orang dah ni? Melaka. Melaka lagi. Tawau, Sabah. Heran ni. Orang Penang tak ada, orang Kedah pun ada tadi sikit-sikit je ni. Ada juga orang daripada Penang. Saya dari Penang. Okey, bangga sikit, lega aku dengar ada orang Penang. Satu negeri. Saya berasal daripada Pulau Pinang. P44 Permatang Pauh. Okey, assalamualaikum tuan dari Kelantan. Wah, Kelantan. Salam. Melaka, Putrajaya. Salam saya dari Alor Setak. Ada agak Kedah. Okey, Tawau, Sabah. Damansara lagi spesifik. Okey, Damansara, KL lah kan. Alright. Kijal, Kemaman, Terengganu. Parit, Perak. Ate koma. Parit je. Saya dari Taiping, Perak. Okey, orang Taiping. Wow. Saya suka. Ramai orang-orang Perak pun ada kat sini. Kuala Kangsar, Penang. Ada juga orang Penang lagi. Okay, thank you so much anda yang dah tekan share dan sebagainya. Saya appreciate. I love you all. Thank you so much atas effort tersebut. Okay, kita akan cuba jadi grup yang positif, live yang positif. Anda boleh tanyakan soalan kepada saya nanti. Sebelum tu, biar bagi peluang untuk saya untuk mengulas dulu tajuk kita malam ni. And after that, you can put the question dan insyaAllah saya akan cuba bantu untuk jawabkan persoalan-persoalan anda. Okey, kita akan cuba padatkan kita punya perkongsian pada malam ni dengan perkongsian yang boleh memberi manfaat kepada anda. Okey, alright, thank you so much kepada anda semua yang dah join saya punya live dan dah tekan share. Okey, baik, kita nak fokus kepada tajuk kita malam ni. Okey, kita back to our business. Alright, tajuk kita malam ni adalah berkaitan dengan suami mati meninggalkan kereta dan juga rumah. Siapa berhak dapat? Okey, siapa berhak dapat? Baik, bila cerita tentang kematian, saya percaya kita semua akan menghadapi kebuntuan. Kita semua akan menghadapi kecelaruan sekejap. Kita takkan rasa stabil untuk nak selesaikan semasa itu juga. Kan? Kita mesti akan rasa macam kelang kabut dan sebagainya. That's why pada ketika berlaku kematian, perlunya ada orang di sekeliling kita, terutamanya family yang nak bantu kita. Okay? Sebab saya percaya orang yang sedang melalui fasa kematian ahli keluarga, dia sendiri dia akan rasa down dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama dia kena kuat juga. Orang-orang di sekeliling ni yang akan cuba untuk support untuk pengurusan harta dan sebagainya. Bila berlaku kematian,
pengurusan harta ni kita tidak boleh lambat-lambatkan. Okey, kerana harta ni kalau dia lambat, dia stuck, ramai orang terutamanya anak, rumahnya isteri yang mungkin akan tak dapat manfaat daripada penggunaan harta tersebut. So, tapi tak apa, dalam sewaktu berlaku kematian, apa yang perlu yang pertama dilakukan adalah berkaitan dengan pengurusan jenazah tersebut dulu. Settle semua tu, okey. And after that, kita mau tak mau, okey, mesti kita kena ada perbincangan juga dengan ahli keluarga berkaitan dengan pengurusan harta si mati. Basically, kalau kata orang Malaysia ni meninggal, at least dia mesti akan tinggalkan dua benda. Iaitu dia akan tinggalkan kereta dan dia akan tinggalkan rumah. Ada juga benda-benda yang lain, iaitu seperti simpanan dalam tabung haji ke, ASB ke, KWSP dan sebagainya. Tapi saya nak cerita tentang malam ni rumah dengan kereta je. Tapi siapa yang tanya soalan tu pun tak ada masalah. Okey. Saya nak cerita tentang dia punya step apa yang perlu dilakukan bila berlaku kematian seorang suami. Isteri kalau berlaku kematian suami, dia kena beriddah selama 4 bulan 10 hari. Satu tempoh yang sebenarnya agak lama juga. Tetapi dalam tempoh yang 4 bulan 10 hari itu, kita tak perlu nak sampai tunggu 4 bulan 10 hari baru kita nak selesaikan semua tu. Alright? Dalam tempoh 4 bulan 10 hari itu pun, kalau kita nak selesaikan isu pusaka ni pun tak ada masalah. Sebab ada setengah orang yang mungkin berpandangan yang agak sempit sikit. Dia kata kalau katalah kalau kita ni kematian, mesti kita kena berkabung 4 bulan 10 hari. Betul. Kabung tu kena duduk dekat dalam rumah saja, tak boleh keluar pergi mana-mana. Yang tu tak betul. Alright? Sebabnya, kalau katalah kita ada urusan yang mesti kita nak kena selesaikan, terutamanya melibatkan kepada pengurusan harta pusaka, kita boleh keluar untuk menguruskan. Cuma, yang paling penting adalah kita kena tahu siapa yang layak untuk memiliki ataupun menguruskan urusan pusaka tu. Kita cerita tentang kematian ni benda yang semua orang akan lalui. Sama ada kita sendiri meninggal ataupun orang yang rapat dengan kita meninggal. Alright? So kalau kata berlaku kematian suami, for sure sepatutnya adalah tindakan yang dilakukan untuk membuat tuntutan, untuk menyelesaikan isu pusaka ni, mesti datang daripada ahli waris yang terdekat. Kalau seseorang suami mati, dia meninggalkan anak lelaki. So, anak lelaki ni mungkin dah besar. So, should be anak lelaki ni yang akan mainkan peranan untuk membuat pengurusan. Okay, kalau dia ada anak lelaki yang dah besar lah. Maksudnya besar ni, dia boleh filekan kes, dia macam umur 18 tahun ke atas, dia dah cukup matang untuk nak uruskan, jadi sepatutnya dia boleh uruskan. Cuma kalau katalah anak masih kecil, tak ada orang lain yang nak tolong buat, isteri tu sendiri. Okay? Bersedih tu memang kita satu kesedihan, kita tak nafikan. Tetapi jangan terlampau lama untuk kita biarkan pengurusan ni. Sebab bila kita tak buat urusan pusaka ni, dia akan tergantung dan dia akan menyebabkan lagi banyak isu yang akan timbul. Contohnya, bila berlaku kematian suami, kita tak uruskan. Kita biar aja. Biar pilah aku dah bersedih lama ni, kita pun malas nak jadi isu bergaduh dan sebagainya. So kita biarkan. Bila kita biarkan, tiba-tiba berlaku pula kematian anak pula. Anak pula meninggal. Orang yang waris yang berhak lagi lain pula meninggal dan sebagainya. Dia akan lebih merumitkan keadaan sebab dia akan jadi kematian berlapis. Kalau kematian berlapis ni, kiraan dia tu pun agak complicated. Kita dalam Islam ni, dia berbeza sikit. Kalau orang Islam meninggal, setiap orang yang bergelar ahli waris, dia berhak untuk mendapat pusaka. Okay? Dia ada kiraan yang tertentu. Macam contoh, seorang isteri, kalau katalah dia suami meninggal, isteri kalau ada anak, bahagian dia 1/8. Kalau ada anak. Kalau tak ada anak, bahagian dia 1/4. Okay, so kita kena tahu benda tu. Tapi kalau hampa tak hafal pun tak apa. Hampa boleh tengok je video ni pun. Saya pun takat yang selapis tu saya bolehlah hafal tu. Tapi mai cerita yang complicated ni, dia kena nak buat kiraan jugalah.
Okey. So, kita kena tahu siapa yang patut mainkan peranan. Kalau saya akan kata anak lelaki lah. Anak lelaki yang dah cukup dewasa, sepatutnya dia lebih ke depan untuk menguruskan perkara ini. Kalau anak tu masih kecil, bawah daripada 18 tahun, jadi ibu tu sendiri, okey, isteri sendiri yang sepatutnya boleh membuat pengurusan. Siapa lagi? Kalau katalah isteri ni tak mau, tak boleh nak, tak berdaya, anak pun masih kecil, siapa lagi ahli waris lain? Ahli waris yang berhak. So ahli waris yang berhak. Ada orang yang dia tanya, tuan, macam suami saya ni, dia ada abang dia. Contoh ada abang, okey. Dan kemudian saya dalam masa yang sama ada anak lelaki. Bapa suami saya dah tak ada. Okey, jadi bapa tak ada abang, ada anak lelaki. Okey, abang layak ataupun tidak untuk terima, abang tak boleh dapat. Okey, abang kepada si mati suami ni tak boleh dapat. Sebab ada anak lelaki. Kalau ada anak perempuan, dia mungkin boleh dapat. So, kalau kata abang nak buat pun, kadang-kadang dia tak boleh buat, tapi dia boleh bantu sahaja kat situ. Okay, bantulah, tolong pergi buat pengurusan sebagainya kalau dia nak bantulah. Tapi kalau dia layak untuk terima, ya dia pun boleh membuat tuntutan di mahkamah syariah. So, kalau kata berlaku kematian, ada rumah, ada kereta, okey, anda kena ingat satu perkara. Pengurusan harta anda ni, dia akan bermula dengan memfailkan tuntutan, okey, memfailkan tuntutan di mahkamah syariah. Alright, iaitu untuk pembahagian harta faraid. Alright, so kita kena pergi ke mahkamah syariah untuk buat permohonan faraid. Okey, so permohonan faraid tersebut akan dibuat di mahkamah hanya untuk mendapatkan berapa bahagian. Okey, mendapatkan berapa bahagian yang sepatutnya kita terima. Okey. Saya cerita ni kematian yang selapis sahaja. Kematian selapis ni maksudnya kematian yang suami mati meninggalkan anak, meninggalkan isteri sahaja. So aling semua ni ahli waris semua hidup. Okey, kalau saya sebut kematian tu kematian berlapis, suami mati, kemudian anak mati, kemudian ada anak ni mati pula. Ni baru, ini kematian berlapis. Yang ni problem dia panjang sikit. Okay, saya takkan cerita benda tu, dia very complicated. Okay, cuma kita nak kena bagi tahu siapa yang layak aja. So, kalau katakanlah kematian selapis, suami mati meninggalkan rumah, meninggalkan kereta, alright, anda ada dua pilihan. Okay, anda ada dua pilihan. Yang pertamanya, anda boleh tengok anda boleh terus untuk ke pejabat pusaka. Okay? Jabatan Mahkamah Pusaka ni apa? Jabatan Tanah dan Galian. Yalah, pergi dekat pejabat daerah lah. Okay? Pejabat daerah dia ada jabatan bahagian pusaka kecil. So kalau ada rumah, ada kereta, kita boleh terus ke bahagian pusaka kecil. Kalau kematian tu kematian yang selapis. Okay? Kematian selapis, straightforward. Mati meninggalkan anak, meninggalkan isteri. Ataupun meninggalkan ayah, meninggalkan emak. Okey, tu straightforward punya kematian. Anda boleh terus pergi ke pejabat tanah bahagian pusaka kecil. So dekat bahagian pusaka kecil tersebut, anda akan ditentukan bahagian berapa bahagian yang ikut. Kalau kita nak ikut faraid, kita boleh ikut faraid. Okey, tapi kalau kita tak mau ikut faraid, kita nak ikut persetujuan semua ahli waris, make sure semua ahli waris bersetuju. Okay, make sure semua kena bersetuju. Sebagai contoh, saya cerita untuk diri saya sendiri. Okay, saya cerita pengalaman saya sendiri, handle pengurusan harta arwah abah saya. Arwah abah saya meninggal, saya, adik saya, mak saya, yang ni je kami tinggal. Okay, so kita panggil kematian straightforward lah, kematian selapis. Saya akan terus pergi ke pejabat pusaka kecil. Saya tak pergi ke mahkamah syariah. Okay, sebab kematian saya tu kematian selapis. Arwah abah meninggalkan saya, adik saya dengan mak saya saja. So straightforward, sebab anak lelaki. Orang lain semua dah tak ada dah kat situ. Okay? Tapi bila di pejabat pusaka tersebut, okay, pejabat pusaka tanya kepada kami, tanya kepada saya, nak ikut secara faraid ke ataupun ada persetujuan. Kita kata kita ikut persetujuan. Sebab kalau ikut faraid, setiap harta ni akan ada nama mak kita, ada nama adik saya juga. Ada nama mak, ada nama adik juga. Jadi untuk nak mengelakkan daripada berlaku kacau bilau dan sebagainya,
So kita tetapkan, okey, saya rumah yang ni, adik saya ambil yang ni, mak saya yang ni. So kat situ kita bersetuju. Bila dapat persetujuan macam ni pun boleh. Alright? Saya to be fair saya kena cakap, persetujuan pun boleh, faraid pun boleh. Kalau kita tidak ada persetujuan, seorang ahli waris saja tak setuju, so kita akan kena ikut faraid. Ni dalam Islam ni dia cantik dia macam tu. Sebab dia tak perlukan kepada persetujuan. Dia kan? Kalau tak ada siapa setuju, dia akan ikut faraid. Dia akan ada ikut bahagian yang telah ditentukan mengikut hukum syarak. Ikut ayat Quran dan mengikut hadis. Clear? Okey. So, bila dah settle dekat bahagian pusaka kecil tersebut, dia sekaligus lah. Dia complete, dia bagi dengan perintah. Okey, bagi sekali dengan perintah untuk pengeluaran wang, pertukaran nama kereta, macam kereta arwah bos saya. Saya depa setuju, adik setuju, mak setuju, bagi dekat nama saya, so bertukar nama kepada nama saya. Tu sebagai contoh macam tu. Macam rumah, so ada persetujuan, kita boleh tukar terus. So perintah pusaka kecil tu dia akan boleh mengubah nama-nama semua ni. Tapi kalau tak ada ikut faraid, so setiap orang akan ada bahagian kat situ. Okey. Katakanlah nilai kereta dengan nilai rumah tersebut, rumah yang ditinggalkan oleh suami ni tinggi. Okey, nilai dia lebih daripada, contohlah lebih daripada 3 juta contoh dia. Okey. Jadi anda yang ada tinggal rumah yang nilai dia besar, kereta yang nilai dia besar bercampur, yang ni mau tak mau anda kena naik mahkamah tinggi syariah. Okey. Orang yang kematian dia meninggalkan kereta dengan rumah yang nilai dia lebih daripada 3 juta kalau saya tak silap. Okey, kalau saya tak silap, lebih daripada 3 juta, kita akan kena pergi ke mahkamah tinggi syariah untuk dapatkan perintah faraid. Okey, dia akan kena pergi ke mahkamah syariah, mahkamah tinggi untuk dapat perintah faraid. So lepas dah dapat perintah faraid tu, kita akan kena naik ke mahkamah tinggi sivil pula untuk mendapatkan perintah. Perintah untuk penguatkuasaan harta tersebut. Okey, kalau macam orang yang nilai tadi tu macam kurang daripada 3 juta tadi, macam saya pergi ke pejabat tanah saja, pejabat tanah bahagian pusaka kecil. Tapi kalau orang yang nilai harta dia tu lebih tinggi daripada 3 juta, dia akan kena naik mahkamah tinggi syariah dan kemudian perintah mahkamah tinggi tersebut akan kena bawa pula ke mahkamah tinggi sivil. So dia ada 2 court yang dia kena pergi. Mahkamah syariah satu, mahkamah sivil satu. Okey, so pengurusan harta ni biasanya akan dikendalikan oleh peguam kalau dia melibatkan kepada mahkamah. Mahkamah syariah satu, mahkamah sivil satu. Okey, alright. So, itu kalau kata berlaku kematian dan meninggalkan rumah dengan kereta. Kalau katalah si mati, suami kita ni, suami mati meninggalkan kereta sahaja. Dia meninggalkan kereta sahaja dan kereta tu kereta yang biasa, so nilai dia mungkin tak lebih daripada 3 juta, nilai tu makin susut kan. So, kalau katalah mati meninggalkan kereta sahaja, apa yang isteri boleh lakukan adalah, dia perlu untuk masuk ke mahkamah syariah dulu. Okey, pergi ke mahkamah rendah syariah. Tadi tinggi, yang ni mahkamah rendah sahaja. Dapatkan perintah faraid untuk penentuan bahagian pusaka. Okay, so dah dapat perintah bahagian penentuan pusaka, siapa yang layak, siapa yang tak layak, berapa bahagian orang yang layak, isteri dapat berapa, anak lelaki, nama ni semua dapat berapa. So bila dah dapat perintah faraid tu, anda kena pergi ke satu tempat. Okay, nama tempat tersebut adalah amanah raya. So amanah raya ni tujuannya adalah untuk menguruskan harta-harta yang melibatkan harta alih. Harta alih macam mana? Kereta, motor, duit, benda yang boleh berubah ni, yang boleh ubah tempat ni. Okey, faham tak? Harta alih. Benda yang boleh bergerak lah. Okey, so harta alih sahaja ditinggalkan seperti kereta, dapat perintah faraid, anda kena pergi ke amanah raya. So amanah raya akan keluarkan nanti perintah pentadbiran harta tersebut. Kan dia ada 3 tempat lah perintah pentadbiran ni. Pertama mahkamah syariah, kemudian amanah raya, kemudian pusaka kecil. Oh sorry, ada satu lagi, iaitu mahkamah tinggi sivil. Okey, alright. So itu sahaja untuk pengurusan harta. So siapa yang layak dapat,
orang yang berhak untuk bergelar ahli waris. Siapa ahli waris? Anak lelaki, anak perempuan, isteri, mak, ayah, okey. Mak, ayah, apa lagi? Adik-beradik, adik-beradik lelaki. Kalau kata kita mati meninggalkan anak perempuan saja, so adik-beradik lelaki berhak untuk dapat. Tapi kalau ada ayah, adik-beradik lelaki tak dapat dah. Okey. Alright, so orang-orang yang di sekeliling kita lah yang ada kaitan dengan si mati ni, dia layak. Anak tiri tak dapat. Okey, anak tiri maksudnya bukan yang lahir daripada benih tersebut, dia tak akan dapat. Anak angkat pun tak dapat. Okey, anak angkat, anak susuan pun tak dapat. Okey. So cerita berkaitan dengan faraid ni, siapa yang ada nasab dengan kita sahaja. Alright. So, okey, kita berhenti setakat tu je pengurusan untuk saya punya cerita. So now, untuk anda letakkan soalan. Okey, saya akan pilih soalan bermula daripada sekarang. Thank you so much kepada siapa yang dah share. Okey, hopefully anda faham lah. Tajuk dia complicated sikit. Saya sampai berapa jam? 2 jam lebih jugalah. Saya bagi talk dulu dekat pejabat tanah seberang Perai Tengah cerita tentang faraid ni. Minum dulu Anda boleh letak soalan, saya akan jawab soalan insya-Allah. Saya tak tahu kat tempat lain macam mana. Tapi kat saya ni panas. Tadi dia rasa macam mendung, kemudian dia panas pula. Saya pun tak tahulah. Okey. Saya nampak soalan bermula daripada Aswan. Okay. Tuan, kalau tak ada anak, alright. Kalau tak ada anak, tak ada anak, kita akan tengok kepada isteri. Ada isteri ataupun tidak. Kalau anak tak ada, isteri, yelah kan, isteri tak ada lah kan. Okay. Kalau isteri tak ada, anak tak ada, ayah dengan mak ada lagi tak? Kalau ayah masih ada, so ayah akan dapat bahagian, mak akan dapat bahagian. Mak akan dapat 1/6, ayah akan dapat baki semua. Okey. Katakanlah ayah tak ada, mak tak ada, isteri tak ada, anak tak ada. Adik-beradik lelaki ada tak? Kalau adik-beradik lelaki ada, adik-beradik lelaki akan dapat semua. Okey, bukan dapat semua. Semuakah? Adik-beradik perempuan pun mungkin akan dapat bahagian juga. Cuma dia akan bahagian macam itulah. Bahagian ikut 2 nisbah 1 tu. Okey, dia ada kiraan dia lah. Okey, so kalau katalah siapa pun tak ada, dia memang tinggal sebatang kara saja. Okey, contoh. Seorang lelaki mu'allaf contoh dia. Okey, seorang yang baru peluk Islam. Bila dia peluk Islam, okey, walaupun dia mungkin ada mak dengan ayah, tapi mak dengan ayah tersebut adik-beradik ke semua bukan Islam, alright? Dia seorang saja Islam. Kalau dia mati, alright? Kalau dia mati, siapa pun tak berhak melainkan Baitul Mal. Okey, so harta dia semua akan pergi kepada Baitul Mal. Walaupun dia ada ayah, dia ada mak, tapi disebabkan mereka bukan Islam, orang bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Begitu juga harta orang bukan Islam tidak boleh diwarisi oleh orang Islam. Betul tak aku sebut? Betul lah kan? Okey. So katakanlah dia memang tunggal macam tu, jadi dia tak boleh tak ada tempat lain melainkan Baitul Mal sahaja. So Baitul Mal akan mendapat harta tersebut. Ini contohnya. Faizah Kriya. Jika si isteri pula yang meninggal, adakah harta si isteri dapat kepada si suami atau kepada anak? Jawapannya akan dapat kepada suami dan juga anak. Alright? Sebab suami ada bahagian faraid. Okay? Ada bahagian faraid, maka dia layak untuk menerima pusaka, menerima harta yang ditinggalkan oleh isteri. Suami bahagian dia kalau ada anak 1/4. Kalau tak ada anak, bahagian dia 1/2, separuh. Okey. Tapi itu bahagian, belum campur lagi lah dengan orang-orang lain lagi. Kalau dah tak ada orang lain, memang ada suami, memang ada anak saja. Suami ada bahagian, anak pun ada bahagian. Suami 1/4, anak, kalau anak lelaki, dia akan dapat semua. Okey, dia akan dapat semua harta tersebut. Baki tu.
Tapi kalau ada anak lelaki dan juga anak perempuan, dia akan bahagi. 2 nisbah 1. Bahagian anak perempuan kurang daripada anak lelaki, 1 bahagian. Okey, tapi kalau si isteri ni mati meninggalkan suami, meninggalkan anak perempuan sahaja. Alright, anak perempuan saja. Suami 1/4, anak perempuan akan dapat 1/2. Okey, 1/2. Baki tu dia akan tengok kepada pihak lain. Alright. Puan Natrah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam yang always smart. Thank you so much. Okey. Ramai follower tidak berpuas hati dengan penjelasan mengenai isteri minta cerai dalam tempoh 5 hari perkahwinan. Okey. Boleh tuan jelaskan apakah tindakan yang boleh diambil oleh suami tersebut berdasarkan undang-undang? Okey. Bolehkah suami menuntut ganti rugi atau tebus talak kerana ianya melibatkan maruah keluarga dan kewangan suami? Okey. Baik, terima kasih Puan Natrah. Okey. Saya alert satu perkara, alright, iaitu ada video TikTok yang baru ni, alright, di-upload berkaitan dengan penjelasan daripada Puan Norafika based on soalan yang ditanyakan oleh seorang lelaki apabila dia bertanyakan yang si isteri tu minta cerai dalam tempoh 5 hari sahaja baru kahwin. Okey. So apa yang boleh dilakukan? Dari sudut undang-undang, betul Puan Nafika cakap yang itu kena pergi kaunseling. So kalau tak boleh kaunseling, kalau kata nak proceed kepada perceraian, boleh filekan perceraian sama ada isteri itu ataupun suami tersebut. Tapi saya faham satu perkara, iaitu 5 hari kan. 5 hari baru sangat. Inai pun tak habis lagi hilang. Kan? Kenduri pun kadang-kadang kenduri pun tak dan buat lagi. Baru buat bahagian belah perempuan saja, belah lelaki tak buat apa lagi. Alright. So, dari sudut undang-undang penerangannya betul. Okay, iaitu kena pergi kaunseling. Walaupun 5 hari baru pun boleh kaunseling dulu. Alright. Kalau katalah kita dalam keadaan yang teraniaya, right, iaitu baru sangat-sangat, baru 5 hari dalam keadaan yang anda telah mengeluarkan sejumlah wang untuk perkahwinan, buat pinjaman, buat loan, buat personal loan, okey, untuk nak kahwin. Nak berapa hantaran mas kahwin semua bayar. Tiba-tiba atas kesilapan sikit saja pun mungkin tiba-tiba dah lari dah isteri tu daripada rumah. Alright. So, boleh ataupun tidak isteri ataupun suami ni nak buat tebus talak. Pada saya, yang terbaiknya kalau katalah isteri tu yang lari, isteri tu sebut yang lari, dia nak minta cerai, dia boleh filekan perceraian. Okay? Tetapi anda sebagai suami, anda ada hak untuk nak buat tuntutan, untuk nak minta kepada tebus talak. Sebab baru 5 hari. Baru 5 hari ni kadang-kadang orang kata tak relevan sangat nak minta cerai dah. Okay? Tak adil kat situ. Kalau saya nak kata tuntut ganti rugi, dia tidak ada ganti rugi. Dalam tuntutan dekat Mahkamah Syariah ada satu tuntutan nama dia ganti rugi perkahwinan. Okey, dan satu tuntutan nama dia ganti rugi perkahwinan. Cuma ganti rugi perkahwinan ni isunya dia lebih kepada isu putus tunang. Kalau kata berlaku putus tunang, alright, siapa yang putuskan pertunangan tu dia yang akan menanggung kerugian yang ditanggung oleh orang yang telah memberi. Alright. So kalau katalah yang putus tunang tu bakal isteri, so bakal isteri tu akan tanggung kerugian yang telah ditanggung oleh bakal suami tersebut. Cuma bila kita dah berkahwin, dah akad nikah, and then berlaku isu sebegini, isteri lari ke ataupun dibawa lari oleh keluarga ke, so isu sebegini kita tak ada peluang untuk kita nak filekan ganti rugi. Cuma kita boleh untuk yang pertamanya macam saya cakap dan tegaskan sama, iaitu kaunseling. Cuba untuk berbincang, sama ada kaunseling di pejabat agama ataupun perbincangan dengan orang tengah. Alright. Macam contoh sorry to say, saya kena bawa contoh yang relevan yang semua orang kenal. Macam baru-baru ni kan dia ada kes seorang artis yang kahwin tu, Nina, saya pun tak tahu, saya tak kenal ingat tu. Alah hampa semua tahulah yang mana cerita dia bawa lari oleh keluarga, pulang ke Johor, kemudian dia filekan. Kan cerita, saya ingat sebab lelaki tu nama macam sama macam saya. Okay? Nama dia Fahmi juga kan. Kan? So cerita dia saya ingat tu sebab nama dia Fahmi juga.
So kan cerita itu dia tak mau lepaskan juga baik sebab dia kata dia tak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dia bawa lari dan sebagainya. Kita sendiri mungkin kita tak tahu apa yang berlaku. Tapi kita pun mungkin kita boleh fikirkan dalam 5 hari isu apa sangat nak timbul. Mungkin boleh timbul lah kan. Cuma apa yang saya nak boleh bagi tahu, dia ada hak untuk nak berhubung, ada hak untuk berunding dengan semua orang. Last kali alhamdulillah, syukur, berjaya juga. Sebab tu dia tak ada tuntutan apa, melainkan tuntutan kembali taat. Suami boleh filekan tuntutan kembali taat di mahkamah syariah. Alright. So tuntutan kembali taat tu dengan tujuan untuk mahkamah perintahkan, nasihatkan. Alright, nasihatkan kepada isteri ni baliklah, baru 5 hari. Mahkamah pun tak suka orang cerai-berai. Okay? Kita semua belajar dengan hukum Islam. Hukum Islam pun kata kalau nak bercerai boleh. Cuma hukum dia tengok pada keadaan. Kalau tak ada isu, tak ada sebab, okay, tak ada aral apa-apa, tak ada isu ni, tiba-tiba saja nak cerai, yang ni hukum dia boleh jadi jatuh kepada haram, perempuan. Alright, dia boleh jadi jatuh apa? Tak bau syurga tu yang kata tu kan. Sebab tiba-tiba. Tapi kalau kita ada isu, memang bergaduh teruk, cuma kita tak mau nak buka aib tu sahaja. So memang boleh jadi kepada hukum harus untuk filekan perceraian. So keputusan atas tangan kita. Tapi kalau kata nak minta ganti rugi, tebus talak, ganti rugi memang kita tak boleh filekan kalau dah berkahwin. Okay? Kalau dah berkahwin tak boleh. Hanya orang yang putus tunang saja boleh tuntut ganti rugi tersebut. Tapi kalau kita tak bersetuju dengan tindakan isteri yang nak filekan perceraian, anda boleh tawarkan nak bercerai boleh, dengan syarat kena bayar tebus talak. So berapa jumlah yang diberi? Biasanya kalau tebus talak ni jumlah yang melibatkan kepada wang mas kahwin dengan juga wang hantaran. Okey, wang mas kahwin berapa bagi, wang hantaran berapa bagi. Cuma kita tak boleh nak include kan yang tak sepatutnya, bukan tak boleh. Yang tak sepatutnya macam contoh malu ni dia pergi ke mahkamah lain sepatutnya. Tapi kalau kita nak includekan pun mungkinlah kita bolehlah sebut. Cuma jangan terlampau tak reasonable. Contoh mas kahwin baru bagi 1,000, hantaran 10,000. So total 11,000. Buat kenduri debat semua tu, bolehlah kita kata 15,000. Contoh saya kata, so saya nak balik yang ni sahaja. Contoh dia. Okay. And then tiba-tiba pula saya nak tebus talak 100,000. Wah, yang ni dah macam pelaburan. Dalam tempoh 5 hari, daripada 15,000 melabur, tiba-tiba nak naik kepada 100,000. Yang ni adalah satu bentuk scam dalam perkahwinan lah. Ada orang macam ni. Jadi, memang tidak ada satu garis panduan yang tepat berapa jumlah tebus talak. Cuma, kalau kita nak ikut spirit yang ada dalam sunnah, dalam cerita berkaitan dengan Maiz, yang seorang sahabat Nabi nama dia Maiz tu, yang mana isteri dia mohon perceraian daripada lelaki tersebut, Rasulullah minta dia pulangkan kembali hantaran ataupun mas kahwin, mahar perkahwinan tu. So should be macam tu je lah. Alright. So tak salah kalau kata suami dia tak setuju untuk ceraikan dalam keadaan isteri baru saja berkahwin 5 hari. So dia ada hak untuk minta tebus talak. Okay, minta tebus talak. Dan jumlah tebus talak tu perlulah reasonable. Tapi macam mana pun saya takkan suruhlah kata ada orang terus nak bercerai. That's why salah satu tindakan yang sedang dikaji oleh Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia adalah mewajibkan setiap pasangan yang nak bercerai, okay, mesti melalui kaunseling terlebih dahulu. Kaunseling ni tujuannya untuk nak tengok possibility perkahwinan tu. Ni orang-orang yang nak bercerai secara baik lah. Sebab ada orang kadang-kadang baru sangat-sangat kahwin. Macam tadi soalan tu, 5 hari. Baru 5 hari tiba-tiba nak bercerai. So yang ni memang wajib untuk pergi kaunseling. Okay? Cuma dia tak masuk dalam undang-undang lagi je. Wajib kaunseling kalau siapa yang nak bercerai. Yang tu je tak ada lagi. Okay? Tapi tindakan kita sepatutnya dan seharusnya pergi kaunseling dulu. Kalau kata ada isu pergaduhan. Alright? Bawa bincanglah. Okay. Mimila Muhammad. Kalau anak tak satarah boleh dapat ke hasil dari faraid? Tak akan dapat.
Okey, anak tak sah taraf, anak yang tidak dinasabkan kepada si mati tidak layak untuk dapat. Anak tak sah taraf hanya layak untuk mendapat faraid daripada ibu dia sahaja. Ibu dia sahaja. Okey, contoh anak laki ni dibinkan kepada Abdullah. Contohnya Abdullah tak ada siapa-siapa, okey. Yang melahirkan dia tu ibu dia. Kemudian ibu ni meninggal. So dia hanya layak untuk dapat pusaka ibu dia sahaja. Ini anak tak sah taraf. Okey? Dia tak ada bapa kat situ. Walaupun mungkin dia datang daripada benih lelaki tersebut, tapi disebabkan dia diisytihar sebagai anak tak sah taraf, maka dia tidak layak untuk mendapat pusaka daripada si mati itu. Si suami ataupun bapa tersebut. Clear? Nur Alawiyah. Tuan Fahmi, maaf mencelah. Wah, mencelah dah macam parlimen dah mencelah-celah. Suami ada belikan isteri emas dan ada bayar zakat emas. Bolehkah dia ambil emas bila cerai? Belikan isteri emas dah. Kalau suami dah bagi, okay, dia dikira sebagai hadiah. Okay. Kalau dah dibagi sebagai hadiah, dah jadi milik kita. Jadi, kenapa pula nak tuntut balik? Emas tu dah jadi milik kepada isteri. Tak kisahlah dia bayar zakat ke, dia tak bayar zakat ke. Kita kena tengok pada niat dia. Yang dia bagi tu tujuan apa? Bagi pinjam ke, bagi terus ke, kena tengoklah. Kalau dia kata dulu ni bagi emas ni, ni hantaran awak, ni hadiah lah, hadiah perkahwinan kita. Jadi dia dah sepatutnya jadi milik kita dah. Kemudian tiba-tiba bila berlaku cerai nak tuntut pula. Okay? Yang tu tak sepatutnya berlaku. Tetapi dia boleh tuntut. Dia boleh tuntut. Dia boleh tuntut atas nama kes harta pencarian pun boleh. Ya? Oh, panas. Okey. Sebelum tu saya nak promote sikit. Siapa yang masih belum dapatkan lagi, thank you so much. Dan boleh dapatkan. Dan siapa yang dah dapatkan buku saya 16 bukti fasah ni, saya buat sendiri. Okey. InsyaAllah ongoing, saya dalam proses untuk melakukan satu lagi projek buku berkaitan dengan pengurusan harta, dan insyaAllah once dah siap nanti ni saya akan maklumkan. Dan sekarang ni masih lagi dekat sini kita akan buka. Siapa yang nak buku 16 bukti fasah, macam mana nak sediakan pembuktian-pembuktian berkaitan dengan fasah, so anda boleh tulis dekat sini, saya nak buku. Okay? Komen je, tulis kat komen saya nak buku. InsyaAllah saya punya team esok akan DM anda, PM anda untuk bagi link Shopee kepada anda. Okay? Dan siapa yang dah dapat, thank you so much. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan yang anda lalui sekarang. Amin ya rabbal alamin. Okey. Oi, maaf panjangnya, terkejut aku. Abe Adam Fitri. Tuan, saya nak tanya, saya ada masalah hendak tuntut nafkah anak disebabkan dalam surat beranak anak tidak ada maklumat bapa kerana bapa kepada anak menyerahkan kad pengenalan diri semasa membuat pendaftaran kelahiran, tidak ada kerjasama dan hanya berjanji menyerahkan IC sehinggalah terpaksa mengeluarkan surat beranak. Apabila saya mohon kes pengesal tarafan anak pegawai atau pendaftar mengatakan permohonan begini tidak akan diluluskan. Bagaimana seterusnya tuan? Saya sertakan sejak nikah dan dokumen-dokumen yang berkaitan bukti. Pihak JPN hanya menunggu untuk membuat pindahan apabila si bapa menyerahkan IC. Bolehkah pihak mahkamah mengeluarkan apa-apa perintah? Pihak JPN hanya menunggu untuk membuat pindahan. Okey. Di sisi mahkamah, perkara yang paling penting tu adalah kita membuktikan anak tersebut dinasabkan. Kalaulah mungkin betul ada setengah orang yang buat surat beranak, CJ beranak, tak ada bahagian maklumat bapa. Okey, tak ada bahagian maklumat bapa. Tetapi tak bermaksud yang dia tidak ada bapa. Tidak ada yang kita katakan anak tu adalah anak tak sah taraf. Yang ni mungkin isu teknikal sahaja. Okay? Di sisi mahkamah syariah, yang paling penting adalah kita kena buktikan yang anak tersebut adalah anak sah taraf kalau kita nak tuntut nafkah anak. So, menjadi beban kita. Okay? Jadi, kalau katalah
tak ada maklumat pun, at least kita dapat buktikan yang anak tersebut lahir dalam tempoh perkahwinan, tidak ada penafian dan sebagainya daripada bapa tersebut. It should be, itu adalah anak sah taraf yang layak untuk kita membuat tuntutan nafkah anak kat situ. Alright? Cuma isunya isu teknikal sahaja, teknikal dekat Jabatan Pendaftaran Negara tentang maklumat bapa tersebut sahaja. Okey? Kalau katalah memang anak ni memang dibin ataupun bentikan kepada lelaki yang kita kahwini, alright, saya tak nampak itu adalah masalah. Sebab memang itu adalah anak sah taraf. Cuba kita kena bukti pada mahkamah, kahwin tahun bila? Anak tersebut lahir bila? Okey? Contohnya, kahwin tahun, let's say lah, kahwin tahun 2000. Okey. Kemudian anak lahir contohnya 2003. Kemudian let's say lah contoh bercerai 2010. So, anak memang lahir dalam tempoh perkahwinan. Jadi tak ada isu pun. So, maka kat situ tu anak tersebut for sure adalah anak sah taraf. Jadi kalau dia adalah anak sah taraf, sepatutnya kita berhak untuk teruskan membuat tuntutan nafkah anak tersebut. Okay. Untuk urusan JPN tu tak apa, ikutlah flow apa pun. Yang pastinya, kalau katalah memang anak tu dilahirkan dalam tempoh perkahwinan, cukup sah taraf dan sebagainya, cukup haul, cukup dia punya tempoh kelahiran, itu adalah anak sah taraf. Itu sahaja. Alright, di sisi mahkamah syariah, pegangan yang paling penting adalah syarak. So, kita buktikan yang syarak mengatakan anak tersebut adalah sah untuk mendapat nafkah anak. Okey. Siti Fazilah, ada apa-apa syarat ke nak ke mahkamah atau pejabat pusaka kecil? Okey. Nak syarat tak adalah. Cuma yang penting tu adalah kita kena melengkapi borang dia. Melengkapi borang dan melampirkan segala dokumen ataupun bukti-bukti pemilikan harta. So kita tak boleh cakap kosong lah. Kalau kita kata si mati ni ada tinggalkan tanah, ada tinggalkan rumah. So kita kena lampirkan geran tersebut. Salinan geran ke apa-apa bukti. Okay? Dia tak boleh sekadar ada rumah. Macam mana kita nak buktikan? Dah tak ada, ni ada orang yang cakap kata ada. Tak boleh. Okay? Documentation tu adalah satu benda yang penting. Kalau kata bab harta. Nak buat tuntutan harta, mesti dokumen tu kena lengkap. Kena cukup nak membuktikan. Macam kereta. Nak membuktikan kereta tu milik seseorang dengan apa? Dengan geran kan? So, baru kita boleh tahu. Yang ni, kita kata dia mati meninggalkan kereta. Tengok-tengok dalam geran, nama entah siapa-siapa. Rupa-rupanya kereta tu adalah kereta sambung bayang. Sebab si mati ni, dia ambil kereta sambung bayang. Dia sambung bayang orang lain punya saja. So, yang tu bukan pusaka. Okay? Itu problem dia. Ni contoh. Ni benda yang berlaku Saya kena cerita agak. So, apa syarat dia? Syarat dia tak ada masalah apa. Yang penting ahli waris. Dan juga harta yang dituntut tu milik si mati. Okay? Milik si mati, kita boleh buat tuntutan. Embun pagi. Kalau tak ada anak lelaki, cuma ada anak perempuan je. Abang suami pula jenis gila harta. Macam mana pula dengan si ibu dan anak perempuan? Okey. Yang ni adalah satu isu yang selalu dan kerap kali kita dengar. Iaitu bila seseorang itu mati, hanya meninggalkan isteri dan anak perempuan. Dan tidak ada orang lain. Okay? Tak ada anak lelaki. Ayah tak ada. Kemudian yang nak ambil harta kita, nak masuk campur ni adalah abang. Abang kepada si mati ataupun adik lelaki kepada si mati. Merangkap pakcik kepada anak perempuan. Merangkap abang ipar ataupun adik ipar kita. Okay, yang ni adalah satu perkara yang sangat common. Saya nak ceritakan, saya harap dia boleh buka satu mata kita lah. Alright. Yang mana dahulu saya ada sebelum masa tahun bila 2011 ke 2012 macam tu, okay, saya ada menyewa satu rumah. Lama sangat tu. 2014 lah, okey. 2014 saya ada menyewa satu rumah. Sebelah rumah saya tu dekat Sungai Petani juga. Orang Sungai Petani, okey. Sebelah rumah saya tu, okey, kosong. Rumah teres, corner lot kosong. Okey, memang tak ada siapa-siapa pun duduk. So,
Kalau dalam hati tu, saya memang kata time tu berkeinginan. Terdetik lah kalau boleh nak beli. Okay? So, saya teringin nak berjumpa. Mereka pun tak naik. Tak naik board ke apa sebagainya. Kita pun tak tahu. Lama. Saya hanya dapat berjumpa dengan orang yang main cuci rumah tu setahun sekali saja, iaitu pada hari raya. So, pada kebetulan hari raya puasa setahun selepas hidup tu, saya ternampak, saya tegur. Saya tanya, saya sembang lah buat ramah. buat ramah satu. Okay. So, saya tanya, rupanya yang tu adalah rumah yang ditinggalkan oleh ibu. Okay. Ibu mati, dia meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan sahaja. Jadi, saya tanya, ni saya sembang tu, laki tu suami kepada salah seorang anak perempuan tersebut. So, saya cerita rupanya mereka tak mau buat harta pengurusan semua ni, sebab dia kata abang ni, abang kepada ibu dia ni nak bahagian. Saya kata mau tak mau, bab faraid ni memang kita kena buat, dan abang tu memang ada hak. Sebab hak dari sudut faraid. Okey, memang ada hak dari sudut faraid. Jadi, kalau katalah dia orang punya target, dia kata nak tunggu abang ni meninggal. Abang kepada mak dia orang ni meninggal. Saya kata kalau abang kepada mak ni meninggal, dia akan lebih menyukarkan keadaan. Okay? Sebab apa? Anak abang laki, anak kepada abang ni pula akan ada hak juga. Dia bukan terputus, abang tu mati, dia tak ada hak dah kat situ. Tak, anak dia masih ada lagi. So, dia takkan, cerita faraid ni dia bukan siapa mati tu kemudian tak dapat apa dah. Tidak. Okay? Dia mesti akan ada bahagian juga. Lagi lama kita membiarkan penangguhan tersebut berlaku, lagi banyak kerumitan yang akan timbul, iaitu berkaitan dengan kematian berlapis. And then kalau biarkan ada setengah isu yang tok neneknya tinggal tu mati, dia tak buat apa-apa. Ada yang sampai 5, 6, 10 lapis. Banyak lapis. Kawan-kawan peguam yang uruskan tu pun ada yang sampai melukis family tree ni. Dia. Kita pun sampai tak tahu siapa mati dulu, siapa mati dan sebagainya. Alright. Jadi, apa yang berlaku? Kadang-kadang saya masih lalu lagi pada tahun 2021, rumah tersebut masih lagi macam tu saja. Harta yang terdampar, yang tak ada manfaat, terbiar macam tu sahaja. Ya. Okey. Dan saya sekarang ni saya tak tahu apa isu, tapi saya percaya dia akan masih kekal macam tu sahaja. Tak ada orang duduk dan sebagainya. So, apa yang saya boleh katakan, kalau memang seseorang itu dah tertulis, memang ada hak ke atas dia, kita tak boleh buat apa-apa. Alright? Cuma, nasihat saya jugalah kepada orang yang macam abang tersebut. Yeah? Kalau kita ni, kita tak menyumbang apa-apa pun. Kita duduk jauh, tak ambil peduli apa pun. Tiba-tiba bila berlaku kematian, kita tahu yang tu ada hak bahagian waris. Bahagian kita mungkin, kita berhak untuk terima sebab bahagian waris. Okay? Tetapi bertimbang rasa tu kena ada juga. Sifat empati kena ada juga. Sifat peri manusia tu kena ada juga. Alright? Walaupun kita laki, kita kena bagilah bertolak ansur, buat penolakan. Kita boleh buat penolakan. Tolak
bot. Dah habis bateri kot. Ya, bila pakai mikrofon ni habis bateri lah. Test. Ada tak lagi? Ada tak lagi? Test. Okay, dah ada. Good. Thank you. Dia mikrofon ni dah habis bateri dah ni. Okay. Alright, saya nak bagi tahu yang tentang isu hibah ni, dia berbeza yang macam saya nak cakap. Mostly ada orang tanya tentang hibah tu, dia akan fikir takut hibah takaful. Dia lah selalu duk dipromote kan dan sebagainya. Yang tu hibah wang ringgit, okay? Hibah wang ringgit dalam plan dan sebagainya. Cuma hibah yang orang fikir banyakkannya adalah hibah harta sedia ada ni, supaya tak jadi isu kepada ahli waris yang ditinggalkan, kan? So yang ni dia akan melibatkan kepada peguam syar'i untuk membantu anda. Kalau kata hibah duit tu, yang tu perlu pada ejen takaful. Okay, ejen takaful anda boleh hadir, tapi jangan dekat sini. Lagi apa duk suruh PM ni apa okay. Alright, so kalau untuk yang untuk pengurusan tu, yang tu biasanya hibah yang akan diuruskan oleh peguam, wasiat dan sebagainya. Alright. Kalau tak ada anak lelaki, cuma ada anak perempuan. Okay, My HM. Kalau suami mati tinggalkan isteri, anak lelaki dan anak perempuan, tapi ada ibu. Ibu kepada suami dapat tak? Jawapan dia, ibu layak. Ibu kepada si mati layak. Alright? Ibu kepada si mati adalah bahagian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Tak boleh lawan, babe. Okay. So, ibu akan dapat wajib bahagian dia 1/6. Wajib. Okay. Ibu wajib 1/6. Ibu tu walaupun dia uzur sekalipun, dia tetap layak untuk terima. Faham? Sebab dia ibu. Ibu adalah bahagian yang wajib, bahagian fardu. So, kalau kata mati tu meninggalkan isteri, anak laki, anak perempuan, isteri kalau seorang 1/8, anak laki, anak perempuan bahagian dia 2/1, ibu 1/6. Okey. Tuan, kalau ada anak tunggal lelaki, macam mana ya? Lagi senang. Anak lelaki tu 100%. Alright? Kalau kata suami tu mati meninggalkan anak lelaki, meninggalkan isteri. Okay? So, anak isteri 1/8, anak lelaki semua. Habis. Okay? Mak, kalau si mati tu suami meninggalkan isteri, anak lelaki dengan ibu. Okay? Ibu 1/6. Clear? Kalau dia mati meninggalkan, dia ada ayah. Ayah pun 1/6 ke? Ya kot. Ayah 1/6 juga. Okay. So, tapi baki keseluruhan yang lain tu adalah bahagian anak. Okay, bahagian anak. Anak lelaki. Habis. Sup kat situ. Okay. Anak lelaki. Hihi, rugilah mu'alaf tu masuk Islam. Kesian mak ayah. Ui, jangan kata macam tu. Jangan kata macam tu, Cik Rahul Ray Varma. Okay. Masuk Islam tu bukan satu kerugian. Okay. Dah memang itu pilihan dia dan dia memang itulah ketetapan dia. Okay. Jangan cerita macam tu, bimbang. Okay, bimbang. Kita ni takut terkacau akidah dah cakap macam tu. Jariah Rahmat. Akak nak tanya, suami akak kahwin 2 setelah pencen dari tentera. Kiranya kalau dia meninggal, isteri muda dapat tak pencen suami? Dapat. Dapat akak. Okay. Isteri, dia tak membezakan isteri pertama ataupun isteri kedua. Okay. Dia tak membezakan. Bab pusaka, dia tak ada beza. Bab harta sepencarian, insya-Allah mungkin ada beza. Tapi bab pusaka,
isteri satu sama dengan isteri kedua. Okay? Kalau ada seorang isteri, kalau ada anak, si mati ni meninggalkan anak, tak kisahlah anak dengan isteri pertama ke, anak isteri kedua ke, asalkan anak tu anak dia ada anak, ada satu isteri, okay, dia 1/8. Tapi kalau dia ada 2 isteri, double. 1/8 kali 2 bersamaan dengan 1/16. Kalau ada 3 isteri, 1/24. Kalau ada 4 isteri, 1/32. Kecil kan? Okay, makin kecil lah kat situ. Clear? Good. Isteri pertama dapat, isteri kedua pun dapat. Isteri muda dapat tak pencen? Dapat. Dapat bahagian dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, kiranya suami mati tapi harta semua nama si isteri seperti rumah dan kereta. Adakah waris si suami boleh menuntut harta tersebut? Terima kasih. Jawapannya tak boleh. Alright? Harta yang disebut sebagai harta pusaka adalah harta yang ditinggalkan atas nama suami. Okey, atas nama suami sahaja. Sebab apa? Sebab dalam undang-undang, kalau kita nak buat tuntutan di mahkamah, okay, dia mesti kita nak buktikan harta pemilikan ni adalah milik si mati. Mesti atas geran tu nama si mati. Geran kereta ke, geran tanah ke, geran rumah ke, mesti atas nama si mati. Kalau nama bukan nama si mati, nama isteri, nama anak dan sebagainya, yang tu bukan harta pusaka. Yang tu harta isteri tu, yang tu harta anak tu. Okay, so tak boleh tuntut. Yang boleh tuntut adalah harta yang ditinggalkan atas nama si mati. Kalau si mati ni suami, so atas nama suami tu sahaja. Dia tak boleh tuntut yang bukan atas nama si mati. Yang bukan nama si mati dia tak boleh tuntut. Okay? So sebagai contoh ni isu yang selalu berlaku juga. Suami dia semasa hidup, okay, dia membuat satu pembelian, membeli kereta, membeli rumah, okay? Tetapi disebabkan dia ni mungkin tak boleh di blacklist ke daripada bank dan sebagainya, so dia tak boleh berurusan macam tu semua. Tapi dia ada cash, okay, dia ada cash contoh dia. So dia letakkan, okay, dia letakkan proxy, iaitu isteri ataupun anak. Dia buh atas nama isteri, dia buh atas nama anak, okay? So dia bubuh yang tersebut, secara tak langsung, yang tu dikira hibah. Okay? Yang tu dikira sebagai pemberian. Pemberian kepada orang lain. Jadi kalau tapi dia duk naik. Dia duk naik dan sebagainya. Dia bayar lah apa semua tu. Okay? Dia bayar. Dia naik. Alright? Dia bayar cukai dan sebagainya. Kemudian katakanlah suami ni meninggal. Kalau dia meninggal, hak waris lain nak tuntut harta yang ditinggalkan tu, sukar, payah nak dapat. Yang nak dikira pusaka. Sebab dari sudut undang-undang, nama dekat orang yang tertera dalam dokumen tersebut, dia adalah pemiliknya. Jadi kalau nak kata yang tu claim harta si mati, tak boleh. Payah. Okay? Dia payah sangat untuk dituntut sebagai harta pusaka. Okey, itu saja daripada saya. Cukuplah, lama ni, sejam lebih kat ni. Okey, alright. Saya berterima kasih kepada soalan-soalan anda tersebut. Dan insya-Allah, siapa yang suka dah, saya pun yang suka saya jawab soalan. Saya tak tahulah, mungkinlah kan. Ramai orang yang kata saya ni senang untuk menerangkan. Mungkin mudah. Macam tadi, alhamdulillah saya satu perkongsian yang saya rasa macam permulaan yang baik pada tahun 2022 ni. Saya ada satu klien, dia datang ke office, dia memberi satu pada saya mungkin pujian lah sikit kan. Sebab dia kata dalam banyaknya orang dia kata, tuan lah yang paling mudah sekali menerangkan sampai saya faham. Saya kata memang tugas saya untuk bagi orang faham. Sebab itulah nama saya pun Khairul Fahmi. Kan sebaik-baik kefahamanku, saya memahamkan kepada anda semua. Okey, insya-Allah siapa yang suka dengan saya untuk saya bantu soalan, jawab dan sebagainya, siapa yang nak bertanyakan soalan secara percuma, join. Okey, jangan lupa untuk temu janji kita pada Rabu malam Khamis jam 9 malam. Okey, anda boleh bertemu dengan saya secara live. Saya akan jawab soalan saja pada malam tersebut.
Dia tak ada saya nak goreng-goreng apa dah kat depan. Saya straightforward je. Saya tekan live tu dan baca doa semua sikit, terus letak soalan. Saya akan jawab terus soalan. Okey, cuma malam macam ni saya akan ulas sikit tajuk kita, dan lepas habis saya dah ulas tajuk tu baru saya akan ambil soalan. Tapi siapa yang perlukan private, yang perlukan khidmat untuk nak menjawab soalan semua tu, anda PM dan anda tengok akan ada satu automatic response message. Anda kena ikut apa yang telah kita tetapkan kat situ. Okey, yang ni to be fair kepada professionalism kita. Alright, itu saja daripada saya. Thank you so much. I love you all. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap. Saya doakan semua orang yang menghadapi kesukaran sekarang, sama ada banjir, malapetaka dan sebagainya, semua mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, jaga diri, jaga family dan sebagainya. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Itu saja daripada saya. Selamat tahun baru. Thank you so much. I love you all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.